Alhamdulillah al-qail wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala yang diperintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Transformasi dalam Pemulihan Dadah. Pada tanggal 19 Februari setiap tahun merupakan hari memperingati anti dadah peringkat kebangsaan. Tujuan hari ini diadakan adalah untuk memastikan masyarakat sentiasa diberi peringatan mengenai bahayanya dadah, yang merupakan satu gejala yang masih berluasan bukan sahaja di Malaysia, malah juga di seluruh dunia. Setiap negara telah berusaha bersungguh-sungguh dengan melipat gandakan pelbagai usaha untuk menghalang penyalahgunaan dadah. Umat manusia dicipta dengan memiliki kelebihan tersendiri berbanding malaikat, syaitan serta makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Lantaran itu, ia menjadi tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi bagi memelihara kesejahteraan umat sejagat serta menjauhi perkara yang ditegah olehnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang ditegah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya ialah melakukan sebarang perkara yang boleh merosakkan diri, harta benda, kesihatan, kekayaan dan hubungan sesama manusia. Agama Islam juga melarang umatnya melakukan perkara-perkara yang menyalahi peraturan dan undang-undang, misalnya berhubungan dengan gejala penyalahgunaan dadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada seorang sahabat, yaitu Abu Musa Asy'ari, yang telah bertanya kepada baginda tentang hukum minuman yang memabukkan, yang berasal daripada madu yang diperap, dan minuman yang memabukkan diperah daripada bijirin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haramun, yang bermaksud setiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kita pasti tidak akan menafikan bahawa
dadah dan arak adalah memabukkan, dan kesan kepada keduanya juga membawa kerosakan kepada akal fikiran. Maka atas dasar inilah arak diharamkan, dan atas dasar persamaan ini juga dadah diharamkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerosakan dibawa oleh dadah sangat besar. Sedarlah, bukanlah hidup penagih sahaja yang terjejas, bukan setakat kesihatan kewangan si penagih sahaja yang dibuang, akan tetapi gejala ini akan menghilangkan ketawa riang dari anak-anak dan juga isteri, dan digantikan dengan tangisan kesalahan yang tidak berguna. Kerosakan dadah tidak terkongkong hanya kepada seorang individu sahaja, akan tetapi kerosakan ini akan dirasa oleh ahli keluarga dan sesiapa yang menyayanginya. Akan ranap harapan ibu bapa, akan musnah impian saudara, dan akan hancur masa depan anak-anak dan isteri di bawah tanggungannya. Dalam usaha untuk menangani masalah penyalahgunaan dadah ini, terdapat berbagai pendekatan yang dilaksanakan oleh berbagai organisasi, lebih-lebih lagi agensi anti dadah kebangsaan yang merupakan agensi utama dalam menguruskan masalah penyalahgunaan dadah. Agensi anti dadah kebangsaan bukan sahaja melaksanakan kaedah pemulihan dalam institusi semata-mata, malah turut melaksanakan kaedah pemulihan dalam komuniti, menerusi kewujudan rumah komuniti serta pusat khidmat rawatan dan pencegahan dapat diteruskan dalam komuniti. Kedua-dua konsep tersebut adalah bertujuan memberi ruang kepada bekas-bekas penagih untuk terus memulihkan diri mereka dari gejala dadah. Justru mimbar pada hari ini menyeru kepada semua para jemaah dan semua pihak agar bersama-sama mengambil cakna serta menjalankan tanggungjawab masing-masing membasmi gejala dadah ini. Mimbar juga ingin berpesan agar usaha memerangi gejala ini sentiasa dilakukan setiap masa dan bukan bermusim. Mudah-mudahan dengan memiliki sebuah keluarga dan masyarakat yang sehat serta bebas dari dadah, kita akan mencapai negara yang harmoni dan sejahtera. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu alaihi awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tasbira. Yang bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan akan datang kepada kamu, dan jika kamu berbuat kejahatan dan kesesatan, berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji balasan penghargaan kamu kali kedua, kamu didatangkan musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasan, dan untuk memasuki masjid, iaitu Masjid Baitul Maqdis, sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواجنا النبي المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة على صلاتنا الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang dikbar agung Al-Wasiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Isyah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah Allahumma atil umraha اللهم عطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة